Jadikan perpaduan aset utama tanah air demi masa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Semua rakyat perlu menjadikan nilai perpaduan sebagai aset utama negara demi masa depan tanah air yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, rakyat juga harus mengurangkan perbezaan dengan merapatkan jurang antara kaum dan agama. Baginda bertitah ketika merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Negara peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Al-Sultan Abdullah turut berkenan melancarkan lagu tema perpaduan yang menggabungkan pelbagai dialek di Malaysia bertajuk Setia Perpaduan. Terdahulu, keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minggu Perpaduan 2023 yang berlangsung dari 20 hingga 28 Mei ini turut dilaksana di 15 lokasi di seluruh negara bertemakan perpaduan dalam kepelbagaian. Sambutan Minggu Perpaduan SMP platform terbaik dalam usaha memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Mereka yang ditemui pada Borneo Native Festival Optimist dengan pelaksanaan SMP bagi meraihkan kepelbagaian sekaligus merapatkan jurang perbezaan kaum dan agama. Sebenarnya bagus untuk merapatkan, lepas tu mengasih tahu orang yang di sini macam kita punya adat, kita punya tradisi, memperkenalkan kita punya apa yang kita ada di Sabah di sini. I think it's a very good event to have and should be held more often. I do think that there is a bit of a distance between the Borneans and of course the West Malaysians. But I do believe again at the same time we're all the same people. Saya rasa event ini bagus untuk menunjukkan sesuatu perpaduan antara kaum-kaum di dalam Malaysia, antara orang Cina, India ataupun kaum-kaum Pauk di Sarawak dan Sabah. Dengan kerajaan Madani semua ni, so in between Borneo dengan Semenanjung memang sepatutnya kita bersatu. Tapi apa-apa pun yang di mana kita sebagai generation sekarang muda-muda pun kita kena fahami dan bahawa dari segi orang kata kita sebagai rakyat Malaysia kita kena fahamlah yang kita ni satu Malaysia semua tu kan. So saya rasa memang patut dibanyakkan lagi. Kerajaan Perpaduan akan memberi keutamaan kepada 5 aspek bagi memperkasa pembangunan negeri Kedah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan 5 aspek itu melibatkan perniagaan agro, pendidikan mahat tahfiz, latihan teknik dan vocational TVET, bekalan air serta telekomunikasi. Itu tumpuan kepada agrobisnes. Dan ini bukan hanya soal keterjaminan makanan dan menjadikan Kedah terus sebagai negeri lapang padi, tetapi ialah keberhasilan, produktiviti, yield kepada sawah-sawah padi. Keberhasilannya mesti dipertingkatkan. Untuk itu MADA sudah pasti akan mencari metodologi atau kaedah baru bagi mempertingkatkan yield ini, keberhasilan. Kedah di bawah KKDW akan memberikan bantuan melalui pendekatan yang sama. Keselarasan ini penting sebab sawah padi harus dibela bukan hanya dengan soal harga padi tetapi soal subsidi baja dan lain-lain bantuan. Peruntukan kecemasan akan segera disalur bagi membaiki 36 sekolah di Kuala Lumpur dan Selangor yang rosak akibat ribut Jumaat lepas. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan memaklumkan peruntukan berkenaan bakal disalur kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
Penilaian lanjut kerosakan yang berlaku di sekolah berkenaan akan dibuat JPWPKL dan JPNS dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya. JPWPKL, JPNS dan PPD juga akan melaksanakan pembaikan serta pembersihan segera bagi membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan tanpa sebarang gangguan. Malaysia komited untuk mendigitalkan sistem penjagaan kesihatan negara dan pendekatan berasaskan data bagi meningkatkan taraf perkhidmatan kesihatan di negara ini. Komitmen itu dibentangkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa pada mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth CHMM dan Persidangan Kesihatan Sedunia WHA ke-76 di Geneva, Switzerland pada Sabtu. Sesi seterusnya menyentuh hal terkait kesediaan menghadapi pandemik dengan penekanan khusus terhadap mempromosikan kesaksamaan pembangunan produk kesihatan dan teknologi. Dr. Zaliha turut membincangkan iltizam negara-negara anggota untuk mencapai kesihatan sejagat menjelang 2030. Beliau turut menegaskan peranan mustahak penjagaan kesihatan prima bagi mencapai kesihatan sejagat pada WHA yang berlangsung bermula hari ini hingga 30 Mei itu. Dr. Zaliha turut menyeru agar insentif berbentuk penseturuan cukai, pembiayaan penyelidikan dan pembangunan R&D diberikan. Selain kerjasama strategik bersama pihak berkepentingan berkaitan bagi menggalakkan perkembangan industri pembuatan tempatan di negara masing-masing. Penggunaan alat timbang neraca ATM akan dimansuh dan diganti dengan alat penimbang elektronik dalam tempoh setahun dari sekarang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya akan mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri dan pihak penguatkuasa berhubung keputusan tersebut. Setakat ini, 25% alat timbang elektronik digunakan di seluruh negara. InsyaAllah selepas tahun itu nanti sekiranya kita dapat mencapai objektif, kita akan laksanakan sepenuhnya supaya isu-isu kepenggunaan yang melibatkan timbang dan sukan ini akan dapat kita atasi, kita depani dengan cara yang lebih profesional. Mesin yang menggunakan kaedah elektronik ini, maka ketepatannya tidak boleh dipertikaikan jika dibandingkan dengan mesin manual. Beliau resmikan sambutan Hari Meteorologi 2023 di Putrajaya. Lebih ramai pegawai imigresen akan ditempatkan di pintu masuk utama negara di Kuala Lumpur dan Johor pada masa akan datang mengikut keperluan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan ia bagi menambah kekuatan petugas sekaligus mengurangkan kesesakan di lokasi berkenaan. Beliau yang ditemui pada Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Sijil Asas Tinggi dan Pengurusan Keimigresianan Seri 1 tahun 2023 di Akademi Immigration Malaysia berkata sebagai permulaan 100 pegawai tamat latihan hari ini akan ditugaskan di pintu masuk bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor. Manakala 100 lagi pegawai di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 1 dan 2 bermula esok. Kerana kalau sebelum ini ada berlaku juga beberapa ketika shortage dari segi penugasan. Dengan masing-masing 100 di Johor dan juga di KLIA, kami percaya selain daripada quick response teams yang ditubuhkan secara ad hoc untuk membantu meredakan kesesakan, dengan tamat latihan 222 dan penugasan masing-masing 100 Johor dan KLIA, saya optimis penugasan ini dapat membantu meredakan isu kesesakan di pintu masuk. Pemasangan antena di 42 menara air aras tinggi menjadi alternatif bagi menyelesaikan masalah capaian rangkaian internet di Sarawak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata kaedah itu boleh menjadi tambahan kepada lebih 600 menara telekomunikasi yang dibina Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC di seluruh negeri berkenaan.
Jadi semua masalah praktikal ni saya minta diselesaikan segera dan saya minta menjelang bulan Jun ya, kita dah ada jalan penyelesaian. Sekiranya dapat kita buktikan di Bumi Kenyalang ini masalah internet dapat diselesaikan segera, ia akan diguna pakai di negeri-negeri yang lain, insya-Allah. Menara Smart Kampung Terombol merupakan antara 125 menara yang akan beroperasi menjelang sambutan Hari Gawai ini, dengan baki 475 lagi akan diusahakan untuk pemasangan alat telekomunikasi. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan Hospital Terbaru KPJ, Hospital Pakar Damansara 2 DSH2. Turut hadir Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi yang juga pengerusi Jacob, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Dr. Azmi Rohani, Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Kamaruzzaman Mat Saleh serta Presiden dan Ketua Eksekutif Jacob Datuk Said Muhammad Said Ibrahim. DSH2 Hospital ke-29 KPJ mula beroperasi pada September tahun lepas dengan matlamat untuk menyediakan kemudahan perubatan terkini serta rawatan menggunakan peralatan perubatan yang canggih kepada pesakit. Hospital itu kini mempunyai 60 katil dan terdapat perancangan untuk meluaskannya kepada 120 katil menjelang akhir tahun ini. Susulan fenomena cuaca panas ketika ini terutamanya di Pasir Mas dan Kuala Krai Kelantan yang mencatatkan amaran berjaga-jaga. Rata-rata penduduk peka dengan keadaan semasa bagi mengelak sebarang komplikasi akibat cuaca panas. Kita cuaca yang agak tinggi lah suhu di Rata Panjang ni. Jadi saya nasihatkan kepada semua penduduk sekitar Rata Panjang ni kalau boleh awasi anak-anak untuk terdedah daripada cahaya matahari. Saudara lah ni kat cedai semua kalau mai hijau. Lepas tu baju 2-3 kali lepas kena saling. Sekarang ni yang musim panas lebih pada 37 darjah. Sedia awal untuk diri kita dan orang lainnya kena minum air yang lebih lah sikit. Minum air, lepas tu kena pakai yang nipi-nipi. Lepas tu kena, kalau kita nak tak ada hijau, daripada hijau itu baik duduk rumah lah pada keluar. Lepas tu supaya kanak-kanak sekolah ke apa ke, kita digalak ke bawa air dan pakai yang nipi-nipi. Fama sedia melibatkan kaedah bilangan penduduk, pasaraya dan daya beli penduduk di lokasi pilihan dalam usaha menambah jumlah pasar tani di seluruh negara. Penambahan tersebut bagi memastikan pengguna mendapatkan bekalan makanan mencukupi pada harga berpatutan. Pemangku Ketua Pengarah Fama Abdul Rashid Pahri berkata, ketika ini terdapat lebih 250 outlet pasar tani di seluruh negara dan turut mensasarkan penambahan 14 lagi pasar tani tahun ini. Kita akan menggunakan data-data tersebut untuk pembukaan pasar-pasar tani baru di masa hadapan. Dan untuk pihak Fama, setiap kali kita nak buat pasar tani, kita akan membuat satu kajian pasaran. Dan kajian pasaran tersebut akan melibatkan unsur-unsur ataupun faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, bilangan pasar-pasar atau pasar raya yang berada di kawasan yang dicadangkan. Lepas tu daya beli penduduk dan kebenaran daripada pihak PBT lah. Beliau terdahulu menyampaikan bantuan peralatan sokongan pemasaran usahawan negeri Terengganu di Kuala Terengganu. 31,600 jemaah haji Malaysia akan berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat. Penerbangan pertama jemaah haji negara bermula hari ini, manakala penerbangan pulang terakhir pada 1 Ogos depan. Bagi keselesaan jemaah haji, penerangan berkaitan termasuk cuaca telah diberi ketika kursus haji. Pihak tabung haji sendiri akan menganjurkan sebarang aktiviti-aktiviti secara berkumpulan para jemaah haji dalam keadaan yang waktu malam supaya tidaklah terlalu terdedah pada waktu yang cuaca panas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mempunyai tim
perubatan yang bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari segi stroke harbor dan sebagainya yang mungkin berlaku sama ada di Mekah, di Madinah dan terutama sekali semasa masyair iaitu semasa di Arafah, Muzdalifah dan Mina di mana mereka duduk hanya dalam kemah dan mungkin terdedah kepada cuaca yang panas. Beliau turut merakamkan penghargaan khas kepada Kerajaan Arab Saudi yang masih meneruskan program Makkah Route yang membolehkan bakal jemaah haji Malaysia ke Mekah tanpa perlu melalui prosedur yang memakan masa sebaik tiba di lapangan terbang negara itu. Sementara itu, rombongan pertama jemaah haji Malaysia seramai 284 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pukul 7 pagi waktu tempatan. Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah yang menyambut ketibaan jemaah berkenaan memaklumkan inisiatif Makkah Route banyak membantu kelancaran urusan jemaah haji dari Malaysia ke Tanah Suci. Kurang-kurangnya 4 jam kita dapat jimatkan. Dulu jemaah haji bila sampai ke airport tak semesti nak boleh sampai ke hotel ataupun tempat penginapan mereka mengambil masa lebih daripada 4 jam. Jadi sekarang ni dalam masa sejam kita tengok kapal terbang mendarat pada pukul 7 pagi sampai di di hotel penginapan pada pukul 8.10 pagi. Sangat membantu. Sangat membantu lah. Harap dapat memberi perhatian teruslah kepada ibadat haji dan umrah. Ya Allah, tak tahu nak kata apa Betul-betul gembira lah seronok Rasa teruja sangat dapat menjejak kaki ke Madinah. Tak boleh nak cakap. Macam bermimpi kata. Dalam ramai-ramai orang kita yang dapat dipilih Allah SWT. Alhamdulillah sepanjang kita perjalanan ke Madinah, alhamdulillah tabung haji memang baguslah membantu kita. Jadi kita macam kalau kita tu boleh suka dengan ibadat. Ya. Sebab banyak membantulah kitanya. Pendaki solo negara Ravichandran Tarumalinggam berkongsi detik pertemuan akhirnya dengan rakan-rakan pendaki sebelum salah seorang daripada pasukan misi Malaysia Everest 2023, Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob disahkan meninggal dunia dalam misi tersebut. Beliau yang kelihatan sebab semasa ditemui media sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur berharap seorang lagi pendaki OKU, Muhammad Hawari Hashim yang dilaporkan hilang dalam misi sama segera ditemukan. We have never lost people before on Everest. Selama ni kita dengar orang lain dari negara lain. But this time, saya berada di hadapan mereka. And I finished my expedition on Everest. I was coming down. I was having my own tough challenge with the weather, keadaan cuaca yang agak ekstrim. Dan pada 18 hari seterusnya bila saya sedang mengalir ke gunung kedua, Awang Iskandar dan juga Hawari were having a tough time. Yeah. Terdahulu Wisma Putra mengesahkan pengarah APM Kedah Lieutenant Colonel Awang Askandar meninggal dunia pada Jumaat 19 Mei lalu ketika misi tersebut. Wisma Putra turut mengesahkan kehilangan salah seorang peserta ekspedisi yang juga merupakan OKU, Muhammad Hawari. Wakil Kedutaan sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha mencari mangsa di sekitar kawasan tersebut.
Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid Muhammad Zaid Al Nahyan tiba di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi lawatan khas 4 hari ke Malaysia. Keberangkatan tiba baginda pada 8.42 malam disambut oleh pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sheikh Khalid kemudian diiringi Tengku Hasanal melalui kawalan kehormat setempat oleh Angkatan Tentera Malaysia Unit 1 Regimen Ranger Diraja. Sepanjang lawatan sulung baginda ke Malaysia, Sheikh Khalid yang juga pengerusi Majlis Eksekutif Abu Dhabi dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri dan menghadap Al-Sultan Abdullah. Lawatan khas baginda dijangka mengukuhkan lagi hubungan baik yang terjalin sejak sekian lama antara Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE yang telah dinaik taraf kepada perkongsian strategik pada 27 September 2022. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Makan Malam sempena edisi ke-30 Persidangan Wanita Desas Dunia ACWW 2023 di Istana Negara. Ketibaan baginda diiringi Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Turut berangkat Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin, Sultanah Kelantan Nur Diana Petra Abdullah dan isteri Gubernur Melaka Tuan Puan Asmah Abdul Rahman. Hadir sama 500 tetamu terdiri daripada anggota ACWW dari seluruh dunia yang mengambil bahagian dalam persidangan itu yang berlangsung dari 17 hingga 25 Mei ini. Kemajuan teknologi terkini industri pertahanan dan komersil menjadi antara objektif penganjuran Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 5 sekaligus memberi pendedahan dan menggalakkan perkembangan sektor berkenaan dalam negara. Perinciannya bersama Syamimi Saripan. Selain pertunjukan udara dan maritim, 5 juga menjadi platform mempromosi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan ke peringkat antarabangsa. Ini menerusi perkongsian pintar dan strategik yang bakal dijalin melalui teknologi luar negara. Pada masa sama, 5 turut meletakkan Langkawi dan Malaysia sebagai destinasi atau hub mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran utama di Asia. Sekurang-kurangnya 9 persidangan dan seminar akan diadakan sepanjang minggu depan. Antaranya Persidangan Maritim Antarabangsa Kementerian Pengangkutan, Persidangan Maritim Langkawi TLDM dan Seminar Industri Aeroangkasa. Mengambil kira kejayaan terdahulu, Kementerian Pengangkutan sekali lagi bersetuju untuk terlibat dalam 523. Ia merupakan platform terbaik bagi merancangkan kembali sebahagian sektor komersial maritim serta aeroangkasa yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Elemen komersial wajar dilibatkan bagi memberi peluang kepada pemain industri untuk meluaskan jaringan perniagaan. 523 turut menjanjikan kehadiran delegasi utama negara yang terlibat secara terus dalam perolehan aset. Kementerian Pertahanan menganggarkan 8 bilion ringgit kontrak perolehan dan kerjasama industri pertahanan akan dapat dicapai menerusi penganjurannya. Kehadiran pelawat perdagangan pula bakal menjana hubungan perniagaan selain perkongsian maklumat dan teknologi terkini dari negara masing-masing. Sektor komersial maritim dan aeroangkasa antara yang berpotensi untuk diketengahkan. Ini merangkumi produk utama dan juga perkhidmatan termasuk dalam teknologi, akademik selain menyediakan peluang pekerjaan. Produk seperti drone antara yang diberi perhatian berdasarkan perkembangan dan trend semasa. D5 ini menjadi antara platform kepada semua pemain industri untuk menyerlahkan lagi dan juga memperkasa potensi dan peluang kepada pemasaran produk masing-masing. Syamimi Saripan, RTM.
Perkembangan sukan. Sukan perlu bebas dari campur tangan politik. Itu reaksi Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh berhubung pelibatan orang politik dalam mana-mana persatuan sukan. Namun beliau tidak menolak kemungkinan akan kepentingan individu berpengaruh bagi memperoleh dana mencukupi serta menyelesaikan masalah kekangan kewangan persatuan sukan terlibat. Selalunya bila mereka nak cari dana, mereka akan cari tokoh-tokoh yang mempunyai banyak influence untuk mereka bantu carikan dana. Itu sebab bila kita cakap pasal reset ini, modal dari segi kewangan sehingga bakat mencungkil bakat itu semua kena dilihat semula. Menurutnya, sebagai permulaan, pihak KBS akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi dalam menjayakan reset sukan negara tersebut berikutan bakat-bakat muda hadir daripada institusi sekolah serta pengajian tinggi. Beliau berkata demikian selepas hadir merasmikan kejohanan seni mempertahankan diri kebangsaan 2023 di Stadium Titiwangsa. Sementara itu, menurut Hana, penganjuran kejohanan seni mempertahankan diri kebangsaan 2023 ini mendapat kerjasama 4 persatuan sukan seni bela diri negara. Ia melibatkan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persaka, Persekutuan Taekwondo Global Malaysia, Persekutuan Wushu Malaysia dan Persatuan Silambam Malaysia. Objektif penganjuran kejohanan ini adalah bagi mencungkil dan melahirkan bakat-bakat baru dalam seni mempertahankan diri untuk mewakili negara pada masa akan datang. Kejohanan seperti ini penting untuk satu memperkenalkan seni sukan baru kepada anak-anak muda. Kalau tidak, mereka hanya wujud dalam persekitaran persatuan mereka sendiri sahaja. Dan dengan adanya aktiviti seperti ini, ia juga boleh memupuk perpaduan antara kaum. Tambahannya, seramai 1,200 orang terlibat mengambil bahagian dalam kejohanan ini yang melibatkan silat, taekwondo, wushu dan silambam. KBS juga mengharapkan Jabatan Belia dan Sukan Negeri JBSN akan terus memperkenalkan kejohanan seperti ini di peringkat negeri dan daerah dalam memberikan peluang kepada atlet muda. Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2023, pasukan KPT PST Mustang berjaya mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas pasukan Sabah. Ia sekaligus merapatkan jurang mata kedua-dua pasukan kepada hanya 2 mata. Aksi yang membebitkan saingan kumpulan A itu menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan saling berbalas serangan ke kubu lawan. Usaha berterusan akhirnya membuahkan hasil buat pasukan Sabah untuk mendahului menerusi jaringan Syarul Nizam Hassan pada minit ke-21. Jaringan tersebut tidak melenturkan semangat KPT PST untuk mencipta jaringan selepas Anas Akasha Razman berjaya menyamakan kedudukan selang 7 minit selepas itu. Gol kemenangan KPT PST tiba seminit sebelum tamat perlawanan apabila Wan Faiz Wan Zulkarnain meledak jaringan buat pasukannya. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.